الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin kurnianya pada malam yang penuh berbahagia ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mentakdirkan kita untuk kita bersama-sama di dalam sebuah masjid yang tersergam indah di Pekan Pauh ni, yang cantik molek masjidnya ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali untuk sama-sama kita berada di dalam satu kuliah kelas pengajian takmir di masjid ini. InsyaAllah pada setiap hari Isnin malam Selasa. Cuma beberapa minggu lepas terhenti seketika kerana saya pun ada beberapa urusan yang tak dapat dielakkan. Ala kulli hal, alhamdulillah pada malam ini kita bersama-sama sekali lagi. Jadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya lah jua malam ini kita bersama-sama lagi untuk kita hadiri dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati dan merahmati pertemuan kita ini, insya-Allah. Ini seperti biasalah suka saya sebutkan, bila mana kita duduk dalam masjid, jangan kita lupa untuk kita berniat untuk kita beriktikaf. Mudah-mudahan di samping kita duduk ni, sambil kita tadah telinga, kita duduk dengar apa yang saya nak baca, apa yang saya nak katakan, nak sampaikan itu, mudah-mudahan selain daripada kita dilimpahi, dipayungi dengan malaikat rahmat yang memberikan dan doakan rahmat kepada kita ni kerana kita berada di jalan menuntut ilmu. Di samping itu juga kita niat untuk kita beriktikaf di dalam masjid. Tak semestinya iktikaf ni main tidur, bukan tidur lah. Tak semestinya iktikaf ni kita main solat sunat, tak berhenti kita main baca Quran. Sedangkan kita faham iktikaf luas pengertiannya kita duduk di dalam masjid. 10 terakhir Ramadan kita duduk iktikaf. Walaupun kita solat sunat, kita baca Quran, kemudian kita berehat saat kita baring, semua itu dikira pahala kerana kita berada di dalam masjid, kita beriktikaf. Jadi sekarang ni pun kita boleh juga beriktikaf. Bukan iktikaf ni 10 terakhir Ramadan saja. Lah ni pun kita boleh niat kita beriktikaf. Mudah-mudahan kita berada di dalam rumah Allah ini, kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi yang saya muliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mursyid Guring Pauh, pemimpin-pemimpin tempatan, ketua-ketua masyarakat,
seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah serta kru rakaman Suara Sunnah Channel pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Fiqh Sunnah, yang mana setelah kita berhenti, kita selesai dalam bab solat sunat istikharah 3 minggu yang lepas. Tu dia bila tak main ni berminggu-minggu. Bila duk main tiap-tiap minggu kan, jemu tengok muka ustaz tiap minggu, tak dan nak bersenang pun, nampak dah kata main lagi. Tapi bila bersenang tu 2-3 minggu tak dapat main. Ini semua atas ketentuan Allah, atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita terimalah apa yang telah Allah tentukan. Itulah sebab kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang boleh mengatasi, usaha kita ni tak boleh mengatasi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Kita usaha, kita pulun mai. Saya pun malam yang tak boleh, yang malam hari tu yang tutup Ustaz masjid tu, saya dah sampai dah, tapi nak jadikan cerita tak boleh sebab apa, ada insiden sedikit berlaku di masjid ini. Apa pun alhamdulillah pihak jawatan kuasa berjaya menyelesaikannya dengan segera, dengan seberapa segera mungkin. Saya ucapkan tahniahlah kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung dan tidak langsung. Alhamdulillah terselamatlah kita, walaupun kita kata penyakit tu sikit saja katakan, tapi kita langkah berjaga-jaga. Alhamdulillah. Pertemuan kita lepas kita telah habis bab solat sunat istikharah, yang mana kita minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan pilihan sesuatu. Kita ada beberapa pilihan, kita nak buat tak daya kita daya upaya kita ni kita tengok nampak baik semua, ataupun kita selalu nak buat hak mana satu tak tahu nak pilih, maka kita istikharah, minta Allah tunjuk yang terbaik. Khairul istikharah, kita minta satu benda yang baik Allah tunjukkan kepada kita. Sedangkan dalam doa istikharah kita sebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita puji Allah Taala, kita ucapkan, Engkau Tuhan yang Maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Engkau mengetahui apa yang nyata, yang tersembunyi, sedangkan aku yang nyata pun kadang-kadang kita tak tahu ada benda yang nyata, kadang-kadang benda tu tak sampai kepada kita maklumat tersebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bukan setakat benda yang nyata jelas, malah benda yang tersembunyi, yang terselindung juga adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serahkan, kita berusaha nak dapatkan pilihan yang terbaik. Adalah beberapa pilihan kita nak pilih, macam kita sebut yang orang selalu masyhur, nak pilih pasangan, hak tu je, pilih jodoh, nak buat istikharah. Banyak lagi benda yang saya beri contoh, kata nak pilih sama ada anak kita diberi tawaran ataupun kita sendiri tawaran kenaikan pangkat. Kalau nak naik pangkat kena berpindah ke satu tempat lain. Kalau tak mau naik pangkat, duduklah di situ, kata. Kita nak pilih hak mana kan? Nak duduk di sini sebab kita mungkin dah beli rumah di sini, buat anak isteri pun bagi sekolah di sini, tiba-tiba nak kena pindah tempat pula, tempat bekerja. Tapi kalau kita pindah, kita dapatlah kenaikan tu. Tapi kalau kita tak pindah, kita tetaplah jawatan kita tak ada kenaikan pangkat pada masa tu. Jadi kita pun nak pilih hak mana satu, nak terima tak terima. Anak-anak kita tengah duk belajar, kata dekat semester akhir dah, tengok-tengok dapat tawaran bekerja, jawatan tetap pula. Allah, hak mana satu ni, kata mengaji dekat-dekat nak habis dah, kata tengok-tengok dapat tawaran kerja, dapat kerja jawatan hak bagus pula, memang hak yang anak kita teringin, hak yang kita pun tak sangka-sangka lah. Boleh tak dapat jadi lawyer, tak boleh jadi pegawai syar'i di mahkamah syariah hak tinggi pun, boleh jadi staf-staf dia pun jadilah. Kita teringin, tak sangka-sangka tengok anak kita ni boleh jadi, kok satu hari nanti tak apalah dia masuk jadi staf-staf biasa dulu, esok-esok nanti mana tahu dia boleh jadi hakim syar'i, kata. Kita pun tak sangka-sangka nak bagi ke anak kita, tapi dalam masa yang sama nak habis mengaji juga. Sebab semester dah nak habis dah, semester ke-7, ke-8 dah nak habis dah. Kalau terima pengajian kena tangguh, kena tunda ataupun batal, kata dah buat dah 6 semester. Jadi sudah semestinya lah kita minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah dorongkan kita akan pilihan yang terbaik. Banyak lagi pilihan-pilihan yang kita nak buat.
kita dalam kesuntukan pada hari ini, kita sebagai majikan, pekerja ada 5 orang, kita tak mampu nak menggajikan dah, kita tak mampu nak menggajikan kita punya pekerja, nak kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk bagaimana kita nak buat penyelesaiannya, nak buang tak gamak pekerja-pekerja ni, tapi dalam masa yang sama kita nak tanggung tak lepas kata dengan keadaan ekonomi pada hari ini, situasi pada hari ini, kekangan-kekangan yang ada ni. Jadi kita istikharah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk yang terbaik. Jadi selesai dah kita dalam perbincangan solat sunat istikharah. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan tengok satu tajuk lagi dalam tajuk solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih. Kita tengok hukumnya. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, sembahyang sunat tasbih adalah di antara sembahyang sunat mutlak yang tidak berkaitan dengan masa dan sebab tertentu. Maka sunat dilakukan pada setiap masa, sama ada di waktu malam ataupun siang, dan haram dilakukan di dalam waktu-waktu yang diharamkan bersembahyang. Ibnu Hajar Al-Haytami sebutkan bahawa hukum solat sunat tasbih ni, kita solat sunat tasbih macam mana? Sekali kita baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah dan Ibnu Abbas menceritakan sebuah hadis tentang solat sunat tasbih. Pasal apa disebut solat sunat tasbih, kita akan tengok. Tapi kita tengok beberapa hukum dia. Yang pertamanya, Ibnu Hajar Al-Haytami sebut kata perkara ini solat sunat tasbih ni hukum dia adalah sunat. Ibnu Al-Jawzi menyebutkan tentang solat sunat tasbih ni, hadis dia adalah hadis maudhu'. Ada pendapat juga mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ibnu Al-Jawzi sebut kata maudhu' ni hadis yang diangkat daripada satu level yang mungkin rendah, peringkat dia diangkat sedikit, tapi dia tak sampai kepada hadis yang sahih, mungkin dia duduk peringkat hadis hasan. Imam Albani rahimahullahu taala sebut hadis ini adalah hadis hasan. Hadis mana baginda Nabi SAW berkata kepada bapa saudaranya. Nabi SAW ada sebut tentang bagi tahu kepada bapa saudaranya, yakni Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi SAW habaq ada satu perkara ni, ada perkara 10 macam perkara ni yang mana kalau buat ni akan diampunkan dosa-dosa yang lalu, yang nyata, yang terang, yang sebelum, yang tersembunyi, semua tu. Saya kita akan tengok hadis tersebut. Kita tengok tentang hukumnya ni yang kita sebutkan tadi. Yang pertamanya hukumnya ada sebut kata sunat, ada yang kata benda ini hadis tentang hadis ni adalah hadis yang dhaif. Jadi ada pendapat-pendapat yang sebut bahawa hadis ni adalah hadis peringkat hasan, yang paling pun tinggi pun peringkat dia peringkat hasan, dia tak sampai kepada hadis sahih. Jadi terpulang kepada kita lah bagaimana kita nak beramal dengan hadis tersebut. Kerana solat sunat tasbih ini dianjurkan melakukannya, sehingga jika mampu afdal dikerjakan pada tiap-tiap hari. Jika tidak mampu bolehlah dikerjakan sekali pada setiap Jumaat. Jika tidak mampu juga bolehlah dikerjakan dikerjakannya sebulan sekali. Jika tidak mampu bolehlah dikerjakan setahun sekali, dan jika tidak mampu juga bolehlah dikerjakan seumur hidup sekali. Seperti mana dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana maksudnya hadis riwayat Abu Daud menyatakan, jikalau engkau mampu mengerjakannya sekali setiap hari, maka kerjakanlah solat sunat tasbih. Macam mana solat sunat tasbih tu kata, nak sebut pasal mampu tak mampu pula kata, kita tengok sekali apa benda solat sunat tasbih ni. Jika engkau tidak mampu membuatnya, maka kerjakanlah sekali setiap Jumaat, setiap hari Jumaat. Ikutlah terpulang kepada kita nak buat sama ada selepas Jumaat ke, kita nak buat solat sunat tasbih itu, ataupun kita nak buat di pagi hari, terpulang kepada kita. Jikalau engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali sebulan. Tak mampu seminggu sekali, buat sekali sebulan. Jikalau engkau tidak mampu, maka kerjakanlah sekali setahun. Jikalau tak mampu juga, maka kerjakanlah sekali seumur hidup. Hadis ni hadis riwayat Imam Abu Daud menyebutkan bahawa tentang baginda Nabi SAW sebut tentang kekerapannya, kerap tak kerapnya. Kalau mampu, buatlah setiap hari. Yang mana kita sebutkan tadi, solat sunat tasbih ni dia tak terikat dengan masa, boleh buat sama ada siang ataupun malam,
akan tetapi dia terikat dengan waktu-waktu yang terlarang, waktu-waktu yang haram untuk kita solat sunat. Adapun contoh macam solat sunat tahiyatul masjid, kita boleh buat bila masa saja kita masuk masjid, kita boleh solat. Sama ada waktu-waktu yang terlarang sekalipun, selepas subuh kita mai masjid, kita nak duduk seketika di masjid, nak duduk mengaji Quran, sedangkan waktu tu tak ada lah solat hak lain yang boleh buat melainkan solat sunat. Solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat kita menghormati kita masuk ke rumah Allah. Waktu-waktu yang diharamkan tersebut, waktu antaranya waktu selepas solat subuh tu sehingga terbitnya matahari, kita diharamkan sama sekali kita untuk solat sunat melainkan solat sunat tahiyatul masjid. Boleh tak buat solat tasbih waktu tu? Tak boleh. Solat tasbih lepas sembahyang subuh tak boleh. Tapi waktu lepas pada terbit matahari ni, waktu duha ke, kita boleh lakukan solat sunat tasbih sama ada siang ataupun malam. Kita boleh buat, boleh kita buat sama ada siang ataupun malam. Hadis dari Ikrimah dari Ibnu Abbas katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas ibni Abdul Muttalib, ya Abbas, ya ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisal, idza anta fa'alta dhalika ghafarallahu laka dhanbak awwalahu wa akhirahu wa qadimahu wa hadithahu wa khata'ahu wa 'amdahu wa saghirahu wa kabirahu wa sirrahu wa 'alaniyatahu 10 khisal, an tusalli 4 raka'at taqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitab wa surah, fa idza faragta min al-qira'ah fi awwal rak'ah faqul wa anta qa'im subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15. ثم تركع فتقول وأنت راكع 10. ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10. ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10. ثم ترفع رأسك من السجود فتقول لها 10. ثم تسجد فتقولها 10. ثم رفع رأسك من السجود فتقولها 10. فذلك 75 في كل ركعة. تفعل ذلك في 4 ركعات. وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة. فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة. فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. Hadis diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abbas ibnu Abu Muttalib, Abdul Muttalib. Abbas ni bapa saudara bapa penakan, pak saudara Nabi. Selain daripada hak Abu Lahab, Abu Jahal, ada lagi hak lain-lain. Salah seorangnya Nabi Abbas, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya Abbas, ya ammah. Nabi sebut ya Abbas, sebut wahai Abbas, wahai pak penakan panggil wahai Abbas, sebut nama. Ya ammah, wahai pak penakanku. Ammah. Ami, kita sebut Ami ni pak penakanku, wahai pak penakanku. Ami, ya ammah, wahai pak penakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika 10 khisal. Sukakah paman ku beri? Paman dalam kitab ni tulis paman ni pak saudara lah. Paman kitab Indonesia paman dia tulis. Paman bahasa Indonesia bapa saudara. Wahai Abbas, pamanku, sukakah pamanku beri? Sukakah wahai dikau pak penakanku ni aku berikan, aku kurniakan, aku beri hadiah istimewa, aku akan kuajari 10 macam perbuatan yang dapat menghapuskan 10 macam dosa.
Nabi SAW tanya kepada pak penakan dia, wahai Abbas, wahai pak penakanku, nakkah aku bagi tahu, nakkah aku kurniakan, nakkah aku hadiahkan kepada engkau ni 10 macam perkara yang boleh menghapuskan 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan itu, jika engkau mengerjakan itu, maka Allah mengampuni. Jika pakcik lah, jika pakcik ataupun kita, bahasa kita macam-macam tu ada. Pak Lang, Pak Ngoh, Pak Cuk nama orang, Pak Su, Pak Tam, banyaklah kita panggilan. Saya tapi tak tahu Abbas ni Pak Lang ke Pak Ngoh ke, sebut pak cik lah kata. Jika pak cik mengerjakan itu, jika paman mengerjakan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa pak cik, sama ada baik yang awal dan yang akhir. Kalau paman buat benda ni, maka akan diampunkan dosa paman, baik yang awal ataupun yang akhir. Sama ada baik yang terdahulu, baik yang awal ataupun yang akhir, yang lama dan yang baru, dosa-dosa yang terdahulu, dosa-dosa silam dan dosa-dosa baru yang bakal kita lakukan ni, yang kita tak tahu ni, akan diampunkan dengan kita buat 10 macam perkara ni. Yang tanpa sengaja dan yang sengaja, dosa yang kita buat sama ada secara sengaja ataupun tak sengaja. Kesilapan, kesalahan yang kita buat ni, selalunya kesilapan ni secara tak sengaja, tapi ada benda yang kadang-kadang kita sengaja, kita tahu, kita lalai dalam mengerjakan solat. Hari ni malas lah nak buat solat, kata hari ni malas, kata malas sungguh-sungguh, kata itu satu dosa, merupakan satu dosa yang kita sengajakan kan. Sedangkan kita boleh pilih untuk kita lawan nafsu yang meruntun, syaitan yang meruntun kita ni, lawan sungguh-sungguh, tapi kita layan supaya kita tak buat perintah Allah. Itu kita sengaja. Benda yang tak tersengaja ni, benda yang kesalahan yang kadang-kadang memang betul kita terlupa, terlena, tertidur, kata terlena daripada senja tu sampai ke pagi esok pukul 3 pagi. Saya biasa hari saya demam, kata saya lena macam tu. Saya lena satu hari tu, kata maghrib saya terbangun lewat, kata pukul 9 maghrib Malaysia saya sembahyang sekali, kata. Lepas tu lena lagi sampai esok pagi subuh tu, bangkit sembahyang subuh je, kebetulan tak bertugas, kata. Nak jadi demam pun hari tak bertugas, kata. Nasib baiklah, kata. Bangkit sembahyang subuh pagi hari tu, lena lagi sampai ke tengah hari esok, kata. Lepas tu bangkit lega, kebah demam lah, kata. Bukan demam tak kebah, demam kebah, alhamdulillah. Mungkin kadang-kadang tak ada nak rehat, kadang kita buat hak ni tak ada nak lena juga, tapi lena sat-sat. Tapi lena ayam saya pun mak saya kata bunyi juga, kata anak, kata mengeruh juga, kata tu Allah Taala bagilah kot nikmat kepada kita. Tapi kena dan lena sat aja, terjaga bangkit teringat nak buat hak ni, teringat bangkit nak buat hak ni, sijil hak ni nak kena buat, orang nak menikah hak ni, kita nak tulis buku hak ni, nak daftar hak ni, banyak 2, 3, 4 benda. Kadang-kadang kita tak ada nak berehat dengan cukup. Jadi macam itulah. Jadi benda yang tak sengaja, balik hari Jumaat ni, kata terlena, kata sedap-sedap lah, dah pukul 3 tak pergi sembahyang Jumaat, kata. Itu benda yang tak sengaja, bukan kata kita nak lena, kata. Tapi benda kadang-kadang sambil kita duduk berehat, terlena, kata. Kebetulan tak ada orang nak jaga, nak kejutkan kita, jadi kita tak buat sembahyang Jumaat pada hari itu. Kita buatlah solat zuhur pada hari itu. Jadilah 4 rakaat. Tepuk dahi dan saya kata, Allah tidak boleh buat 2 rakaat, kata, hanya jadi 4 rakaat, kata. Allah Ta'ala bagi kita terlena, kita tanpa sengaja. Bukan kita saja tengah-tengah sembahyang tengok terkentut, kata. Bukan kita saja nak kentut, kata. Habis pedar dah, ustaz tahu tak, kata. Saya pada rakaat kedua duk tahan, kata. Tiba-tiba yang dia main botoh kat saya ni pasal apa? Saya tahan sampai rakaat keempat, ustaz, kata. Saya nak sembahyang jemaah dengan siapa? Ya, hampir tahan buat apa? Dan dah nak terkentut, pergi keluar batalkan solat. Lepas tu mai, ni duk tahan dah lah makruh satu hal, kata. Mai sampai rakaat yang keempat, ada budak lah kot lari ke macam mana, terbotoh dia. Terkentut, kata, aku tahan sampai naik biru muka aku, kata. Kan? Tapi lah ni penjarakan tak apa lah, kata, kan lah ni penjarakan tak gaduh nak botoh, kata. Oi, dulu jangan buat pasal tahan punya lama, duk
duk tahiyat tu sambil-sambil duk sengit, duk tahan kata. Kadang-kadang makiri makanan ni, meremang bulu-bulu tengkuk ni kata ni. Nak tak sanggup-sanggup sakit perut dah kata. Kalau aku bangkit ni habis sembahyang Jumaat aku kena sembahyang balik 4 kata. Tahan tak peraya kata, pecah juga kata. Allahu Akbar, marah tu tak tahu dah. Boleh jadi tak bertegur siapa lepas pada tu. Sebab kawan sebelah botoh kita kata kan. Tahan sangat kata. Benda tu makruh kata. Baik. Mana tak sah. Benda yang sengaja ataupun tak tersengaja. Kan kita bukannya rancang nak buat kesalahan, kadang-kadang benda tu tersebut terlena lah, terlupa lah kata. Tiba-tiba boleh jadi dalam hari-hari Isnin ni duk mai sini ni, tiba-tiba terlupa nak mai pada minggu tu. Tok Imam pun lupa nak peringat kata. Tengok kamera pun mai pasang dah. Dia pun duk tunggu mana ustaz tak mai kata. Duk ada kat rumah kata. Ingatkah hanya tak bertugas? Memang hanya tak bertugas kata, tapi tak mai di sini, terlupa. Benda terlupa, moga Allah ampunkan kita. Jadi kita buat dengan amal yang disebutkan 10 perkara ni, diampunkan benda yang awal, yang akhir, yang lama, yang baharu, yang sengaja ataupun tanpa sengaja, dosa yang kecil dan yang besar, yang sembunyi ataupun yang terang-terangan. 10 kelakuan itu ialah sembahyang 4 rakaat, yakni tiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan surah. Selesai membaca itu dalam rakaat pertama, lalu bacalah dia dikala masih ia berdiri dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Disebutkan dalam solat sunat tasbih ni, rakaat dia solat 4 rakaat, 10 kelakuan itu ialah sembahyang 4 rakaat. Tiap rakaat membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek pun boleh kita baca. Selesai membaca surah itu dalam rakaat yang pertama, lalu bacalah ketika kita masih berdiri. Habis baca surah tu, tak kira lah surah baca surah apa, wa yamna'unal ma'un, surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Lepas habis baca surah tersebut, Nabi SAW sebut kata, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali habis baca surah. Dalam riwayat yang disebutkan riwayat Abu Daud ni kata, baca selepas baca surah tersebut 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terpulang pada kita, kalau kita mampu kita gerakkan jari kita, kalau kita nak kira lah macam itulah, kita kira 15 kali ni. Kadang-kadang bukannya nak ingat kata, jadi macam mana nak ingat ni, kita boleh kira daripada jari kenari kita, tapi tak payah angkat kata Subhanallah walhamdulillah. Kita semayang kita kira-kira lah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekali kita ingat, tak payah sebut sekali ke 2 kali ke, kita kira lepas baca surah tu 15 kali. Kemudian baginda Nabi SAW sebut, kemudian rukuk, dan dalam rukuk itu membaca seperti di atas 10 kali. Rukuk baca subhana rabbiyal azim seperti biasa kita sebut, kita baca tersebut mungkin 3 kali. Kemudian bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian i'tidal dari rukuk, i'tidal dari rukuk dan baca lagi 10 kali. I'tidal dari rukuk, tak sah masa rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baca 15 kali. Sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Kita bacalah apa yang kita tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam baca apa, kemudian kita baca lagi 10 kali ketika i'tidal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis 10 kali kita sujud.
subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tak kisahlah kita baca yang mana. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masa sujud 10 kali. Allahu akbar, duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, 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 ataupun baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Banyak riwayat yang sebutkan tentang bacaan ketika duduk antara dua sujud. Boleh baca Rabbighfirli, Ighfirli, Ighfirli, ataupun Rabbighfirli, 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 ataupun Rabbighfirli warhamni wajburni. Yang kita baca tersebut. Kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Sujud pula lepas tu, sujud yang kedua betul tak? Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baca sebanyak 10 kali sujud tersebut. Masa surah 15 kali. Lepas tu rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud pertama 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud kedua 10 kali, 65. Kemudian ketika mana bangun daripada sujud tu, kita tak coy terus kan, betul coy, tak bangkit terus kan, kita duduk istirahat. Duduk sebelum nak bangun, nak bangkit ke rakaat yang kedua tu, kita baca juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Dapatlah satu rakaat dengan bilangannya 75 kali. Dan solat sunat tasbih dibuat 4 rakaat, 75 kali 4 tu ada 300 kali bila kita solat sunat tasbih. Maka sebab itulah solat sunat tasbih ni dinamakan solat sunat tasbih kerana solat yang paling banyak kita bertasbih 300 kali. Jadi kita buatlah kalau atas kemampuan kita, sama ada setiap hari ke ataupun seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, ataupun disebutkan juga kalau tak mampu buatlah sepanjang umur, seumur hidupnya sekali. Mudah-mudahan diampunkan dosa-dosa kita ikut daripada hadis riwayat Abu Daud. Tapi saya sebutkan di sini hadis ini riwayatnya tarafnya adalah bertaraf hadis hasan. Kita boleh kita nak beramal, tapi kita tak sampai kepada kita nak berhujah kata, tapi kita boleh untuk nak beramal, kita boleh beramal. Rakaat yang kedua dia tengok pada, kalau disebutkan kalau solat ketika solat malam ni dibuat 2 rakaat. Adapun waktu siang dibuat 4 rakaat. Kalau tak salah saya cuba semak balik. Oh, nak cari balik, panjang pula tulis ni. Okey. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah, kedua cara tersebut yakni sama ada sembahyang 2 rakaat di antara wasal atau fasal. Sembahyang tasbih ini dikerjakan bersambung 4 rakaat dengan satu salam, sementara fasal ialah sembahyang sunat tasbih dikerjakan secara bercerai, iaitu setiap 2 rakaat sekali salam. Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Fatwa Kubra Al-Fiqhiyah, kedua cara tersebut ada diterangkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh yang sedemikian harus melakukan kedua cara tersebut. Akan tetapi Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, jika dikerjakan di waktu siang, sambungkanlah 4 rakaat dengan satu salam, dan jika dikerjakan di waktu malam, ceraikanlah 4 rakaat dengan 2 salam, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda ditanya oleh seorang lelaki tentang bagaimanakah sembahyang malam itu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahyang malam itu 2 rakaat, matna. Sembahyang hak siang boleh buat 4 terus ataupun nak buat 2 pun tak apa, tapi sembahyang malam dianjurkan untuk buat 2 rakaat. Jadi bila mana kalau kita buat 2 rakaat, masa istirahat, masa duduk istirahat tadi rakaat pertama tadi, rakaat yang kedua adalah ketika mana lepas baca tahiyat. Lepas baca tahiyat rakaat kedua tu,
fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali bagi salam. Kemudian naik rakaat yang ketiga pula kita niat dan kita solat, dan rakaat yang ketiga dia akan jadi duduk, ketika duduk istirahat tu lah kan, bacaan tasbih tu untuk nak naik rakaat yang keempat. Bila rakaat yang keempat masa baca tahiyat tu kita tasbih lagi 10 kali, dapatlah 300 kali kesemuanya bilangan solat sunat tasbih itu. Wallahu a'lam bisawab tentang solat sunat tasbih yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kalau kita mampu kita buat sebulan sekali ataupun seminggu sekali, setahun sekali, ataupun buat umur hidup buat sekali kita buatlah berdasarkan keumuman hadis riwayat Abu Daud menyebutkan tentang perkara tersebut, bahawasanya jumlah yang disebutkan tadi 75 kali dalam setiap rakaat itu, sedemikian itulah yang harus dikerjakan dalam setiap rakaat dari keempat rakaat itu. Jikalau dapat mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jikalau tidak dapat, bolehlah sejumaat sekali. Disebutkan tadi wa in istata'ta an tusalliyaha fi kulli yawm marrah faf'al, fa in lam tastati' fa fi kulli jum'atin marrah, fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, fa in lam taf'al fa fi umrik marrah. Disebutkan kalau mampu buat setiap hari, buatlah setiap hari. Kalau tak mampu, buat setiap Jumaat. Ataupun tak mampu lagi, buatlah sebulan sekali. Tak mampu, buat setahun sekali. Tak mampu juga, buatlah sekali seumur hidup. Dalam perkara tersebut, jadi dapatlah kita buat solat sunat tasbih itu atas pada kemampuan kita. Apapun disebutkan sebagai solat sunat, kita buat. Kemudian bagaimana pula Ustaz kata kalau kata kita terlupa dalam rukun-rukun tersebut, mungkin ketika rukuk subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamidah, kita lupa nak baca, lupa nak bertasbih. Kita dah niat dah nak buat solat sunat tasbih, mungkin rakaat kedua ke rakaat pertama pun dah terlupa dah kata. Bukan kerja kita bab benda lupa ni kata kan, terlupa nak baca tasbih, maka dianjurkan untuk kita baca ganti yang 10 tersebut tu pada ketika mana kita sujud. Sebab waktu sujud adalah waktu yang disunatkan untuk memanjangkan sujud. Tak ada waktu i'tidal, tak ada. I'tidal habis kita 10 tu habislah. Untuk memanjangkannya pada ketika sujud kita buat 10 yang kita terlupa tadi. Itu pasal apa kita kena buat? Sebab tersebut dah bilangan dalam hadis Nabi ni, bilangan-bilangan tersebut. Adapun tentang kalau kata kita tanya, saya sebut juga tentang solat sunat Aidul Fitri, Aidul Adha. Lepas habis rakaat yang pertama tu, tambah pula raya puasa, makan dah ketupat kat rumah masa nak mai tu, sunat kan? Sunat nak keluar mai, makan dahulu sebelum nak mai sembahyang raya. Lepas sujud tu, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terlupa nak Allahu Akbar. Takbir yang 5 kali, betul tak kan? Lupa nak takbir 5 kali. Sembahyang raya kan ada 7 kali. Hak rakaat pertama tak apalah kita ingat. Sebab tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi, saya mengucapkan selamat raya, saya minta maaf lah, kata saya sembahyang kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, kata dia buat ucapan. Jadi antara kaifiahnya kita solat sunat pada hari ini, dia peringatlah pada jemaah. Tapi nak jadi serta rakaat kedua, dia bangun tu habis-habis terlupa nak takbir Allahu Akbar 5 kali hak yang nak kena buat tu. Jadi kalau terlupa, bagi takbir yang tersebut adalah sunat. Kalau kita terlupa, kalau dah baca Fatihah, makmum belakang tak payahlah Allahu Akbar, Subhanallah kata kan, nak peringat tu imam kata. Kalau dah tu imam dah baca surah, tak jadi masalah apa. Tapi kalau kata kalau selalunya kalau kata ni kalau dia tak menjadi masalah apa, makmum tak perlu tegur untuk takbir solat sunat Aidil Fitri, Aidil Adha. Kok berlaku terlupa. Nak terlupa ni kadang-kadang benda tak payah lambat, tak payah cepat kata. Awal-awal nak mula bukan terlupa dah. Baru mula jadi imam kata, lantikkan orang lantik jadi imam di masjid. Oh gelabah kata. Nak kena berucap di depan lagi. Saya mewakili ahli jawatankuasa masjid mengucapkan selamat hari raya Aidil Fitri, makan, jagalah jangan berlebihan, satgi naik darah, hang duduk berucap kata, terlupa kata, sebenarnya Allahu Akbar, terus baca Alhamdulillahirabbil alamin, tak buat takbir 7 kali, tidak menjadi masalah apa.
Akan tetapi bagi solat sunat tasbih ni telah disebutkan bilangan-bilangannya. Kalau terlupa dalam rukuk ke ataupun i'tidal ke, kita buat ketika mana sujud. Ketika sujud dipanjangkan sujud tersebut, kita boleh tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apapun yang saya nak tekankan di sini, supaya kita jaga tentang bacaan kita, kalau boleh kita hayati dan kita jaga elok. Baca subhanallah walhamdulillah, kita baca, jangan kita kalut-kalut. Maklumlah 300 kali nak pulun buat tiap-tiap hari subhanallah walhamdulillah wallahu tak boleh. Dia jadi lidah pun tak betul kata, sebab kita buat benda ni adalah untuk diri kita, bukan untuk kerana terpaksa. Solat sunat ni bukan satu benda yang terpaksa. Solat sunat ni kita ikhlas, kita betul buat untuk diri kita, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapa-siapa. Keampunan ni Allah Ta'ala bagi keampunan untuk kita, jadi kita ikhlas. Sebutlah dengan kita menghayatinya, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan selayaknya melainkan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita sebut bagi tertib elok-elok, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita solat, pelan pula saya sebut katakan, macam betul-betul pula duk sembahyang katakan. Tapi tak payahlah kita subhanallah walhamdulillah. Hak tu nak tunjuk anak cucu bolehlah, nak bagi anak cucu lena kata bolehlah kata. Kita ajak, kita bagi didikan kepada anak cucu kita, bagi dengar hak tu eloklah, sesuailah masa nak lena. Kita sebutkan zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut tentang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni, Nabi sebut tidak aku cintai benda ini melebihi aku cinta benda ini tentang zikir ni, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni, melebihi daripada dunia dan isinya. Aku cinta buat benda ni kerana apa? Aku suka sungguh-sungguh nak berzikir tentang tasbih ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian lagi tasbih yang lain, subhanallah apa yang dua kalimah tersebut, subhanallahil azim. Saya tak ingat subhanallah apa dia sebut, siapa ingat? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Betul hak saya sebut tu, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita sebut hak tu kerana siapa adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, barang siapa ada dua kalimah yang ringan di lisan, berat di timbangan neraca mizan, benda yang disukai oleh Allah Ar-Rahman, dengan kita sebut subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Betul subhanallahil azim? Betul. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kita sebut hak tu ada Nabi sebut, kata dua kalimah yang berat di neraca timbangan, ringan di lisan kita, benda yang kita tengok benda sikit, kecil sangat sebut perkara tersebut, tapi ganjaran dia Allah Ta'ala paling suka benda tersebut, kita buatlah. Kemudian kita sebut, kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Selawatlah masa nak cucu bertinok tu kan, baik daripada kita duk menyanyi kata, menyanyi lagu Hindustan kata. Dulu mengajak hak tu kata, mak ayah kata suka lagu Wings ke, lagu apa ke, menyanyi kata kan, menyanyilah kata. Lalu anak pun dapatlah hak tu membesar dengan lagu-lagu tersebut. Tapi kita ajaklah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan lena, cukup saya sebaris cukup kan. Kita sebut hak tu, saya takut pakat lena pula. Pasal apa? Duk baca hak tu mujarab sungguh, bukan kata cucu lena, tok wan pun terlena sama kata. Dengar kita alunkan zikir-zikir supaya mereka juga hati jadi lunak, besar-besar mau dengar benda-benda tu. Kita ajak pada kecil, kita bagi terapan. Samalah juga kita terapkan anak-anak kita mai ke masjid supaya mereka tahu kata masjid ni tempat mereka mai, tempat mereka mengimarahkan. Satu hari nanti kita akan tinggal semua ni. Kita tinggal kepada apa? Tinggal kepada mereka lah. Kalau mereka tak jinak dengan masjid, mereka duk takut akan jadilah
kembali balik kepada zaman yang mana orang tak mai imarah masjid, kita ajak bawa mai depa masuk dalam saf. Tak kisahlah duduk saf rakaat saf ke rakaat kedua, saf yang kedua ke yang pertama ke, bagi depa duduk bersama dengan kita. Paling tidak depa tak lari. Kita bagi depa duduk sama kawan-kawan sekali, lawan pakat tepuk kepala. Hang tampak kepala aku tampak kepala hang, lawan pijak kaki pada. Saya sebut sebab dulu pun duk main lagu tu je kata, duduk belakang ni kata, bila main nak habis nak tahiyat akhir bum masuk dalam saf. Kita imam tengok siapa dia hak berlari tadi, tengok tertib elok masuk dalam saf kata. Kami pun tertib paling tunduk kali lah kata kan. Baca tahiyat tu imam dah bagi salam habis dah, kami lambat sikit kata. Bagi salam lambat sikit sebab pasal apa? Takut kot tok imam ke, takut tok Bilal, tok Siok tanya buat bagi lambat kata kan. Jadi itulah saja kita ajak, kita terapkan tentang solat-solat ini, solat sunat tasbih. Bolehlah kita lakukan ikut kadar kemampuan kita. Mampu sekali seumur hidup kita buatlah, mudah-mudahan diampunkan 10 macam dosa kita, sama ada yang terang ataupun yang tersembunyi, dosa yang sebelum ataupun yang akan datang. Kita minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan amalan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi itu saja sedikit sebanyak penjelasan daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat beramal di sebalik apa yang kita belajar ini. Saya mohon maaf anda kata ada tersalah silap, terkasar bahasa, kok ada termelawak ni tuan-tuan perempuan tergelak terlebih ke, ataupun bab-bab hak yang saya sentuh tadi tuan-tuan pernah berlaku kata, duk tahan-tahan ni kata kan, tahan kentut tu, jangan nak buatlah lagi lepas ni kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.